Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada pagi ini kita teruskan lagi lah sesi pembelajaran kita pada minggu ketiga, hari yang terakhir. Kemudian nanti minggu hadapan kita akan masuk minggu yang keempat. Jadi kepada murid yang belum lagi sertai kelas ini, tolong sertai. Ada dua orang yang nama tak pernah sertai langsung, iaitu Saifullah dan juga Syasha. Kalau ada masalah, kamu boleh, kalau ada masalah, kamu boleh hubungi cikgu, WhatsApp personal dan sebagainya, memberitahu masalah kamu itu. Okey baik, sekarang ni cikgu nak semua murid di hadapan cikgu sekarang buka buku teks muka surat 69. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini menggunakan buku teks muka surat 69. Okey, kita masuk unit yang baru, unit 11, iaitu kesenian dihargai. Tajuk pada hari ini, kemahiran pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Okey, kita dengar, lepas tu kita bercakap. Okey, kita tengok tajuk pada hari ni iaitu unitnya rumah kutai. Okay, cikgu pun tak tahu rumah kutai ni rumah apa. Sebab kita tengoklah artikel tu. Sebenarnya kalau kita tak tahu sesuatu maklumat, kita kena baca lah sesuatu info tu daripada artikel dan sebagainya, buku dan sebagainya. Okey. Okey, kita tengok unitnya rumah kutai. Idea tu surat di atas. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Jadi kalau kamu tengok di sekeliling kamu, ada tak rumah yang macam ni? Dinding dia diperbuat daripada buluh. Cikgu rasa kalau ada pun memang sangat jarang lah. Sekarang biasanya rumah batu ataupun rumah kayu, rumah papan. Tapi untuk dinding rumah daripada anyaman buluh ni memang susah sangat nak jumpa. Okay, rumah tradisional ni. Okey, bubur rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Atap dia pun menggunakan daun rumbia. Tapi sekarang memang cikgu rasa lah, sepanjang cikgu berjalan-jalan ke mana-mana tu, cikgu tak pernah jumpa lagi lah rumah tu dibuat daripada bumbungnya daripada atap rumbia. Kebiasaannya telah ditukarkan kepada zinc ataupun asbestos ataupun apa dipanggil, yang kat atas yang baru ni, yang sekeping-sekeping tu dipanggil atap genting. Okey, atap genting. Sekarang ni kita susah nak tengok atap rumbia ni, dia buat daripada daun rumbia. Okey, dan bila dia kering, dia sebenarnya tahan lah, daun ni tahan. Lepas tu bila dia kering, dia tak serap air dan sebagainya, kena susun elok-elok. Tapi kalau untuk keselamatan zaman sekarang, sukarlah, sebab kalau berlaku kebakaran dan sebagainya, rumah macam ni sekejap saja dijilat api. Okey. Seterusnya, rumah ini bertiang tinggi. Kamu tengok dalam gambar tu, rumah tu tinggi, dia tak rendah, ceiling dia tinggi. Okey, supaya adalah sebab-sebab dia. Selalunya rumah tinggi ni untuk mengelakkan kepanasan lah, banding rumah batu dan sebagainya kan. Dia buat rumah tinggi tu supaya udara banyak di bahagian atas. Lepas tu kepanasan tu bila haba tu nak turun ke bawah, yang kita duduk kat atas lantai ni, kita susah lah nak, kita kurang lah merasai haba yang ada daripada matahari tu kan. Sebab tu dia buat rumah tinggi. Okey, seterusnya info. Rumah kutai adalah rumah tradisional Melayu di Perak. Dia kata rumah Melayu di Perak. Tapi cikgu rasa cikgu duduk dah lama dah kat Perak ni, cikgu tak pernah tengok lagi rumah yang macam ni. Yang lebih kurang sama pun rasa tak pernah. Mungkin cikgu jarang berjalan di pedalaman, di kampung-kampung kan. Mungkin ada setengah kampung yang masih ada lagi rumah seperti ni. Tapi tentang bumbung beratap rumbia ni dah tak ada dah. Okey, dah tak ada. Okey. Kemudian seterusnya, rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Okey, mungkin ada lah. Sebab cikgu jarang lalu dekat Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak ni. Tapi kalau mungkin cikgu lalu, mungkin ada. Okay? Tapi sekarang cikgu cakap susah lah kot nak jumpa. Kalau ada pun dah jadi rumah buruk lah kot. Okey, sumber ini merupakan sumber daripada Muzium Negeri Perak. Okay, apabila kita baca artikel ataupun petikan atau maklumat, kita haruslah mencari sumber tersebut. Adakah artikel ataupun info tersebut ada sumber? Kalau info tersebut tak ada sumber, maka info tersebut tidak sahih dan tidak boleh dipercayai lah. Maksudnya kalau kamu nak ajar orang ataupun kamu nak bagi tahu kawan kamu tentang sesuatu maklumat, pastikan ianya bersumberkan siapa kan? Mesti ada nama orang yang menyampaikan ataupun artikel tu ambil daripada mana dan sebagainya. Jangan buat pandai. Sekarang ni banyak kes semua budak-budak zaman sekarang lah, diorang suka buat kepala tau. Diorang fikir kepala otak diorang, lepas tu diorang cerita, diorang mengajar dan sebagainya kan. Kelulusan tak ada dan sebagainya. Itu yang berlaku zaman sekarang lah. Okay, jadi kat sini kamu tengok ada beberapa dialog. Okay, kawan-kawan, ini rumah apa? Lepas tu kawan dia pun jawab, ini rumah kutai.
biasalah kita bercakap kan. Kita bercakap, seorang cakap kat depan, lepas tu respon murid yang duduk kat bahagian duduk dalam kelas, okey. Kawan-kawan, ini rumah apa? Lepas tu kawan-kawan lain pun jawab, ini rumah Kutai. Okey, maksudnya dengar, lepas tu cakap, bertutur, menjawab soalan. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Okey, contohlah cikgu tanya kepada kamu, mengapa? Kenapa rumah ni dibuat daripada anyaman kayu, daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Kenapa? Lepas tu kalau ada murid yang boleh jawab, yang kemas, mungkin dia selalu baca dan sebagainya. Pada pendapat saya, rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan ini mudah diperoleh di negeri Perak. Okay, dia kata alasan dia sebab kenapa rumah zaman dulu buat daripada kayu dan buluh, sebab bahan itu senang dapat. Mungkin lah kan, dulu sekolah kita pun nama SK Jalan Matang Buluh. Kerana apa panggil SK Jalan Matang Buluh? Kenapa sekolah kita panggil SK Jalan Matang Buluh? Ada siapa tahu? Cikgu pun bila sampai kat sekolah tu, cikgu mula mengajar tahun 2014, cikgu tak nampak satu batang buluh pun ada dekat SK Jalan Matang Buluh. Tetapi apabila cikgu tanya kepada guru-guru lama, dia kata zaman dulu memang ada pokok buluh dekat depan gate yang dekat jaga tu, ada pokok ribunan pokok buluh lah. Dan mungkin pada zaman dulu di negeri Perak ni banyak pokok buluh, jadi digunakan bahan sebagai untuk buat rumah lah. Tapi sekarang ni dah tak ada dah kurang. Okay? Satu lagi yang cikgu perasan dekat sebelah Maidin. Okay? Dekat sebelah Maidin tu ada hospital. Sebelah hospital tu ada kawasan lapang, kawasan semak macam hutan sikit waktu dulu lah. Waktu tu cikgu tengok ada banyak pokok buluh kat situ. Sekarang dia dah tebang lah pokok buluh tu, dah tak nampak apa dah. Mungkin satu masa dulu di kawasan sekitar Maidin dan sebagainya, di Parit Bunta, waktu zaman dulu lah, zaman 90-an, zaman 20-an, mungkin pada ketika itu banyak pokok-pokok buluh didapati di negeri Perak. Sebab tu orang zaman dulu dia buat bahan ni untuk menjadikan sebagai rumah. Okey, seterusnya, bubung rumbia ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu suasana di dalam rumah akan apa kamu rasa kalau atap daripada daun rumbia? Okey, bagi cikgu suasana tu akan rasa nyaman. Okay, kamu pernah tak duduk bawah pokok? Pernah duduk bawah pokok kan? Apa yang kamu rasa? Bila bawah pokok tu rendang, banyak daun, lepas tu berangin, kamu akan rasa nyaman dan sejuk dan selesa dekat situ. Berbanding kalau kamu duduk dekat rumah yang atap dia zinc dan sebagainya, besi, ataupun atap dia nipis je, asbestos. Ada satu atap lagi asbestos, mungkin kamu akan rasa panas. Okay? Haba daripada tu. Tapi bila kamu duduk bawah pokok, dia akan menyebabkan kamu rasa sejuk. Sebab tu bila katakan dia menggunakan atap daun rumbia sebagai bumbung, mungkin kita akan rasa nyaman dan sejuk berbanding kalau kita menggunakan bumbung zinc dan sebagainya. Okey, baik. Pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi. Lepas tu kawan dia tanya, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi supaya udara di dalamnya dapat mengalir dengan baik. Ini pandangan cikgu lah. Sebab cikgu tahu rumah yang tinggi-tinggi ni sebab dia nak bagi udara masuk. Berbanding sekarang rumah kalau siapa duduk rumah taman, dia dah letak batu tau. Kamu tak boleh bilik sebelah dengan bilik sebelah. Ada tak ruang lubang ke apa, tak ada kan, dah tutup habis. Tapi setiap bilik kebiasaannya akan ada tingkap. Rumah moden sekarang lah supaya udara boleh masuk. Cikgu ada macam rumah cikgu sekarang ni ada 3 bilik. Ni bilik tengah ni ada tingkap kat bahagian atas. Tinggilah tingkap tu untuk udara masuk. Bilik depan ada tingkap yang menghadap ke depan garaj. Lepas tu bilik belakang menghadap ke bahagian belakang lah. Setiap bilik ada tingkap. Tapi rumah zaman dulu diorang punya bilik, diorang tak adalah tutup sampai atas siling, tak. Rumah zaman dulu dia ada apa je nak sebut, para kot. Kalau tak silap cikgu lah, dia panggil para. Maksudnya ada aras. Jadi bila orang bilik sebelah, diorang boleh panjat tinggi tengok kat bilik sebelah apa yang ada. Macam tu. Rumah-rumah zaman dulu lah. Okay, jadi tujuan dia adalah untuk udara lalu kat bahagian atas. Zaman dulu mana ada kipas kan. Zaman tu mana ada elektrik, kipas pun tak ada, aircon apatah lagi. Jadi dia perlukan sistem pengudaraan secara tradisional lah. Tak ada kipas, tak ada sedut angin apa semua kan. Itu cara kaedah dia lah. Okey, seterusnya menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan idea yang kreatif dan kritis.
Jadi bila kamu nak menjawab soalan, kamu mesti kreatif dan kritis fikir sebelum jawab soalan. Fikir, kenapa rumah ni tinggi? Ke sepasal saja buat? Tak. Sebenarnya orang zaman dulu bila dia buat sesuatu, kebiasaannya mereka akan berfikir tentang perkara tersebut lah. Okey, seterusnya habis dah tentang surat 69. Okey, baik. Sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku aktiviti jilid 1 kamu sekarang. Okey, buku aktiviti jilid 1. Okey, baik. Sekarang ni kamu buka muka surat 77. Okey, muka surat 77 sama juga macam muka surat 69 dalam buku teks, iaitu tema 4 kebudayaan kita, unit kesenian dihargai. Yang tadi bercerita tentang rumah kutai, yang dalam buku aktiviti ni bercerita tentang rumah panjang. Okey, muka surat 77. Rumah panjang ni dia terletak dekat Sarawak lah. Sarawak banyak, Sabah pun ada. Tapi rumah panjang ni kalau dekat Malaysia dekat Semenanjung Malaysia memang cikgu rasa lah tak ada rumah panjang ni. Kalau ada pun mungkin kawasan pendapatan orang asli dulu-dulu ada. Sekarang kalau kamu pergi kawasan pendapatan orang asli sekarang, siapa-siapa pernah termasuk lah, apa yang cikgu perasan, rumah diorang pun dah moden lah. Dah naik rumah batu, dia dah buat seketul-seketul. Maksudnya satu-satu rumah. Zaman dulu punya orang asli, dia lebih kurang jugalah ada rumah panjang. Maksudnya diorang duduk sekali. Okay, sesetengah orang asli lah. Ada orang asli yang tak macam tu. Okay, ada setengah suku yang macam tu. Okey, seterusnya lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Sama juga macam dalam surat 69 buku teks. Kita tuturkannya lah. Kita sebut. Okey, rumah panjang dia bagi maklumat. Luas dan panjang untuk keselesaan. Beratap daun rumbia untuk menjadikan udara nyaman. Berkongsi ruang tamu untuk mewujudkan hubungan mesra. Mempunyai tuai rumah untuk mengawal kehidupan yang lebih tenteram. Sumber daripada Jabatan Kesenian Kebudayaan Negeri Perak, JKKN Sarawak. Bukan Perak, Sarawak. JKKN Sarawak. Okey. Lepas tu tengok petikan tersebut. Kamu dengarlah jawapan daripada mulut cikgu ni. Nanti kamu dengar, kamu boleh tulis jawapan. Selamat sejahtera Salo, luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Salo cakap, rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Okay? Seterusnya, pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia supaya udara di dalamnya nyaman. Okay, kita buat panjang sikit ayat dia. Supaya udara nyaman. Okay, sebab macam ni jawapan dia, supaya udara nyaman. Habis, titik. Okay. Hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Berkongsi ruang tamu. Okay. Hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Okay, cikgu bagi jawapan, kamu tulislah dalam buku kamu itu. Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Okay. Siapakah yang menjadi ketua kami? Jawapan dia ialah tuai rumah. Jawapan dia tuai rumah. Kita gelaran dia sebagai tuai rumah. Kita tak panggil ketua rumah, kita panggil tuai rumah. Okay, tengok petikan kat atas. Jawapan dia kat petikan kat atas. Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Jawapan dia ialah ya, untuk mengawal kehidupan yang lebih tenteram. Cikgu ulang sekali lagi. Selalu, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Kamu buat ya, koma, kerana untuk kerana untuk mengawal untuk mengawal kehidupan yang lebih tenteram. Untuk mengawal kehidupan yang lebih tenteram. Buat ayat lengkap. Ya, untuk mengawal kehidupan yang lebih tenteram. Habis. Jadi cikgu dah bagi jawapan untuk jawab muka surat aktiviti muka surat 77 ini. Kalau kamu ada masalah, kamu tanya kat WhatsApp personal cikgu. Jadi kita habis dah pelajaran dan pembelajaran kita untuk minggu ketiga ini. Kita akan jumpa pada minggu keempat, minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.